Ya, ataupun kita ni diisytiharkan muflis oleh kerana banyak perkara yang pastinya akan menghalang kita, dan kadang-kadang perkara itu memang dari kesilapan kita dan boleh jadi juga dari kesilapan orang lain. Muflis ini ialah di mana penghutang, iaitu individu yang berhutang wang kepada pemiutang yang berikan wang, diisytiharkan muflis kerana arahan mahkamah yang dikenali sebagai perintah penghukuman daripada mahkamah tinggi terhadap individu tersebut. Dan ini berlaku kerana baki dalam bank kita, dalam simpanan kita, semua dah tak mencukupi lagi untuk membayar kepada yang memberi hutang tadi atau pemiutang. Jadi kita pun diisytiharkan bankrupt. Bagaimanapun baru-baru ini kerajaan menerusi Belanjawan 2023 telah mengumumkan dasar kerajaan untuk memberikan peluang kedua kepada rakyat yang diisytiharkan bankrupt. Dan kalau kita lihat ada 3 kategori dalam kes kebankrapan yang boleh dipertimbangkan. Yang pertama adalah pengisytiharan kebankrapan telah melepasi tempoh 5 tahun dan tarikh perintah penerimaan dan perintah penghukuman ataupun perintah kebankrapan. Yang kedua, jumlah hutang yang diperakukan atau baki hutang yang terlibat tidak melebihi RM50,000. Dan satu lagi, kategori yang ketiga, tiada perintah mahkamah, prosedur mahkamah ataupun prosedur penyiasatan dijalankan ke atas bankrupt mengikut Akta 360 yang menghalang pelepasan diberi melalui sijil ketua pengarah insolvensi. Jadi apa yang diumumkan oleh kerajaan ini mungkin melegakan hampir 50,000 mereka yang telah pun diisytiharkan bankrupt bagi tempoh 2018 sampai Disember 2022. Keseluruhan kes yang ada di Malaysia ini sehingga akhir tahun lalu ialah 269,654 ya. Dan kalau kerajaan telah membenarkan mereka yang memenuhi 3 kriteria tadi itu dilepaskan daripada status bankrupt, maka lepas ni mereka bolehlah menguruskan keuangan mereka sendiri, bolehlah ada pasport dan bolehlah orang panggil nak bernafas untuk meneruskan kehidupan. Sebab memang tak best kalau kita diisytiharkan muflis, semua aset dan harta yang ada pada kita akan diuruskan oleh pihak ketiga dalam usaha melangsaikan hutang tadi. Okey, dan kalau dalam pecahan mengikut negeri, Selangor di tempat yang pertama dengan 71,883 kes ya, kebankrapan, diikuti wilayah Persekutuan dan juga Johor Bahru. Mengenai siapa sebenarnya yang boleh dapat pelepasan untuk status kebankrapan ini, adakah secara keseluruhannya mereka yang diisytihar muflis ataupun bankrupt boleh, ataupun ada dalam kategori yang kita sebutkan tadi, ataupun mungkin dari luar daripada kategori itu pun boleh cuba-cuba untuk, yalah manalah tahu akan dilihat semula status mereka. Ini Kelas Keuangan 101, anda terus dengarkan Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz, Bulletin FM. Mengenai status bankrupt yang boleh dihapuskan sesuai dengan pengumuman Belanjawan 2023, dan ini menarik perhatian ramai supaya mereka bebas dan lepas daripada tanggungan status kebankrapan itu yang bukan sahaja memberi kesan kepada maruah diri tetapi juga masa depan dalam perancangan ekonomi, kerana kita tak mampu nak buat banyak perkara apabila semua harta milik kita itu dikawal oleh pihak ketiga. Tapi tenang ya, jangan sesuka hati anda nak bankrupt pula sebab nanti boleh dilepaskan. Kalau ada niat sebegitu tak boleh lah. Sebab ada kategori yang telah pun diberitahu ya, kategori yang ada 3 kategori itu baru boleh diberikan pelepasan. Jadi oleh kerana itu kita bersama dengan Ikas selaku penulis berkenaan dengan kebankrapan. Buku yang awak tulis, Bankrupt Bukan Muflis. Jadi secara ringkasnya boleh tak terangkan kita kepada kami, Bankrupt Bukan Muflis ni? Baik, yang pertama saya nak maklum saya bukan pegawai undang-undang ataupun pakar perundangan. Saya hanya menulis buku tajuk Bankrupt Bukan Muflis dan berkongsi sedikit ilmu pengetahuan pengalaman berkenaan kebankrapan. So yang pertama kita nak maklum, saya kalau boleh nak tegur orang kata Dewan Bahasa, biasakan yang betul, betulkan yang biasa. So kita dekat Malaysia ni banyak panggil orang bankrupt dengan perkataan muflis. Sebenarnya sepatutnya kita gunakan perkataan bankrupt sebab bankrupt itu adalah perkataan legal term, bahasa undang-undang. Apa yang kita bicarakan hari ini berkenaan masalah keuangan, iaitu pengurusan hutang atau liability yang melebihi aset, maka kat situ kita panggil dia bankrupt. Tapi kalau kita panggil dia muflis, dia ada hadis yang panjang saya huraikan dekat dalam buku tu. Ia adalah berkaitan dosa dan pahala. Jadi sebab tu saya lebih suka menegur untuk menggunakan perkataan bankrupt. Di Jabatan Insolvensi pun kita hanya panggil bankrupt, dan di dalam perintah
Kita hanya tulis bankrupt, kita tak tulis muflis. Jadi itu yang sepatutnya kita biasakanlah, panggil bankrupt. Bankrupt itu bukan satu penghinaan. Ia adalah satu status yang memang ditulis dalam undang-undang. Okey, jadi apa yang kita nak fahamkan tentang bankrupt bukan muflis tu kena beli buku saya lah, kena baca dengan lebih lanjut. Cuma pagi ini kalau kita nak fokus kepada apa yang dibicarakan oleh Yang Abang Berhormat Perdana Menteri dalam bajet baru-baru ini berkenaan pengumuman mereka yang mempunyai status hutang berjumlah 50,000 ke bawah ataupun kita panggil hutang kecil. Jadi yang itu yang kita nak bicarakan ini, yang mula-mula sekali saya nak ucap penghargaan, setinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang mengumumkan pelepasan bankrupt bagi mereka yang mempunyai hutang kecil 50,000 ke bawah, dan kepada YB Menteri Datuk Seri Azlina yang sama juga membantu untuk membebaskan lebih ramai golongan bankrupt di Malaysia. Kalau kita tengok balik kepada sejarah akta insolvensi, dulu kita panggil akta kebankrapan, yang mana wujud pada tahun 1967, dan pada baru-baru ini 2023 minggu lepas, baru lebih kurang 56 tahun selepas akta itu digubal, baru ada seorang Perdana Menteri yang berani untuk melepaskan golongan bankrupt. Tak pernah terjadi sebelum ini. Saya bersama Datuk Nazim Johan atau KPCM, kita berasa amat terkejut bila mendengar pengumuman itu. Sebab kita di PPIM sebagai kumpulan pendesak memang selalu mendesak kerajaan lah untuk menambah baik akta insolvensi 1967, yang mana kalau kita tengok ada antara golongan bankrupt ni yang dah bertahun-tahun duduk di dalam dunia bankrupt. Ada yang baru kita buat press conference baru ni kat PPIM sampai 23 tahun bankrupt. Dan kemudian saya dekat dalam Facebook grup Muflis Bankrupt Malaysia tu, ada akak tu daripada tahun 93 kalau sekarang dah berapa puluh tahun. Jadi kita nak cakap akta tu memang sepatutnya diperbaiki, dikemas kini, dan golongan bankrupt di Malaysia sepatutnya lebih menambah ilmu, lebih educated tentang kebankruptan. Sebenarnya kalau diorang tak memohon bebas, macam mana jabatan nak bebaskan diorang? Dan memang betul ada sekatan di dalam akta, tetapi sebagai diri sendiri yang bankrupt, mereka sepatutnya tahu bagaimana untuk memohon bebas, kan? Jadi kalau dah duduk dalam dunia bankrupt sampai 20 tahun, bagi saya itu memang tak logik. Wah, memang kalau orang yang dah hisap dah dijatuh kesalahan pun, yang kita tengok hanya 8 tahun dah bebas. Tapi kalau dunia bankrupt, sebab tu di dalam dulu artikel ada kita siarkan harian Metro dulu, bankrupt sehingga ke hujung nyawa. Benda tu memang betul berlaku. Tapi sebenarnya kita kena kembali kepada diri sendiri. Kenapa kita boleh duduk dalam dunia tu sampai berpuluh tahun mencari jalan untuk keluar. Okey, sekejap lagi kita nak sambung lagi perbualan ini untuk lebih menjelaskan kepada orang ramai seperti yang Ikas katakan tadi, bagaimana nak mencari jalan keluar tu dan jangan terperuk di dalam dunia kebankrapan sehingga berdekad lamanya. Anda terus dengarkan Fokus Pagi Izwan Azir dan Muaz. Agaknya mungkin orang ramai boleh mengambil peluang ini sekiranya mereka mematuhi 3 kriteria yang ditetapkan itu untuk melepaskan diri daripada status kebankrapan. Okey, apa yang diumum oleh Yang Abang Berhormat Perdana Menteri baru ini, dia mengatakan yang hutang kecil 50,000 ke bawah boleh dilepaskanlah mengikut Seksyen 33A, iaitu pelepasan sijil Ketua Pengarah Insolvensi yang ada 3 kriteria ni kan, yang maknanya bankrupt telah lebih 5 tahun dan hutang bawah 50,000 dan tiada apa-apa proceeding terhadap dirinya. Jadi sebenarnya kalau kita tengok Seksyen 33A ni tidak terhad kepada 50,000 hutang ke bawah. Wak Ima berapa juta pun kalau dia mempunyai hutang dan menepati syarat-syarat tertentu, dia boleh memohon sijil Ketua Pengarah Insolvensi. Sebagai contoh, jika dia adalah penjamin sosial sebagai orang yang ada kad OKU,
ataupun orang yang telah meninggal dunia, warisnya boleh mohon untuk bebaskan di bawah Seksyen 33A, dan ataupun dia mempunyai sakit kronik yang mempunyai sijil rekod perubatan, maka dia boleh terus memohon kepada Seksyen 33A. Seterusnya, sebenarnya selain daripada Seksyen 33A, di dalam Akta Insolvensi 1967 terdapat juga pembatalan kes-kes kebankrapan di bawah Seksyen 105, yang mana dia menjurus kepada pembayaran penuh lah hutang yang telah difailkan, TOD yang difailkan dalam bukti hutang. Kemudian yang bankrupt perlu negotiate dengan pihak pemitang yang membankruptkan dia ataupun memfailkan TOD, dan terus membuat bayaran kepada Jabatan Insolvensi. Itu pembatalan. Selain daripada itu, terdapat peruntukan Seksyen 33 yang mana sesiapa pun boleh mohon, dan kebiasaannya melalui Seksyen 33 ni pembayaran lebih kurang 50% ataupun 30%. Dan yang terkini dalam pindaan Akta pada tahun 2017, mana-mana bankrupt yang dijatuhkan hukum selepas 6 Oktober 2017 boleh memohon pembebasan automatik, pelepasan automatik di bawah Seksyen 33C. Yang itu special case untuk 2017 ke atas, 6 Oktober 2017, yang mana bankrupt hanya bankrupt 3 tahun dan kemudian dah boleh mohon bebas, dan seterusnya jika dibantah maka dia akan ditambah lagi 2 tahun bayaran bulanan pada insolvensi, menjadikan hukuman bankrupt terhadap diri dalam hanya 5 tahun maksimum. Itu untuk makluman semualah. Tapi sebenarnya setiap satu seksyen tu memang terdapat halangan. Sebagai contoh apa yang Abang buat, Parliamentary bagi tahu yang terkini untuk pembebasan di bawah Seksyen 33A, pelepasan ketua pengarah insolvensi. Ketua pengarah insolvensi dengan budi bicaranya boleh melepaskan sesiapa yang memohon yang mematuhi syarat tertentu, tetapi tertakluk kepada bantahan pemuitang yang termaktub di bawah Seksyen 33B. Jadi sekiranya pemuitang itu membantah untuk melepaskan si bankrupt, dia mempunyai tempoh 21 hari untuk membantah kepada ketua pengarah insolvensi, dan kemudian jika ketua pengarah insolvensi menolak bantahan, pemuitang bank itu akan boleh terus membantah kepada mahkamah dalam masa 21 hari juga, yang mana mahkamah akan menentukan sama ada untuk menolak bantahan pemuitang, maknanya bankrupt akan dibebaskan, ataupun jika mahkamah berpihak kepada pemuitang, bankrupt perlu terus di dalam dunia bankrupt, terus meneruskan hidup bankrupt dalam masa 2 tahun. Ketua pengarah insolvensi tak boleh lepaskan dia selama 2 tahun. Selepas 2 tahun, then dia boleh mohon bebas balik. Jadi itu antara cabaran, halangan yang mana saya dengan TPIM telah membuat beberapa cadangan tindakan. Antaranya kita minta Seksyen 33B ini, iaitu bantahan pemuitang, dimansuhkan. Jadi dekat situ kalau tiada bantahan, makna sesiapa yang memohon, ketua pengarah insolvensi berkuasa untuk melepaskan ikut budi bicara dan syarat-syarat tertentu lah. Jadi yang itu kita kena maklumkan kepada semua bankrupt bahawa terdapat 4 cara, Seksyen 33A, Seksyen 33, Seksyen 105 dan Seksyen 33C. Penerangan daripada IKAS, seorang penulis berkenaan dengan kebankrapan, dan kepada anda semua sekali lagi, kalau ada soalan lazim ataupun nak tahu dengan lebih lanjut melalui pelepasan sijil ketua pengarah insolvensi ini mengikut Seksyen 33A Akta 360, anda boleh terus ke www.mdi.gov.my. Kami mengharapkan perkongsian ini boleh memberikan sedikit panduan untuk kita bersama, dan sekejap lagi